Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kami adalah tafsir Mu'tazilah. Mengapa Al-Quran memerlukan kepada penafsiran penjelasan? Pertama, Al-Quran ini adalah panduan umat manusia yang mewujudkan kehidupan dan kebahagiaan sejahtera dalam hidup. Dan Al-Quran mempunyai aspek-aspek akidah, ibadah, syariah serta meliputi aspek teologi, ibadat, moral, falsafah, hukum, sejarah, kebudayaan, pembaharuan dalam Islam dan politik. Disebabkan ya Al-Quran hanyalah ada basic ataupun prinsip-prinsip sahaja dalam Al-Quran, disebabkan itulah Al-Quran memerlukan kepada penafsiran dan penjelasan. Pada zaman Nabi, Al-Quran penjelasan penafsiran hanyalah daripada Nabi. Jadi para sahabat seluruhnya merujuk pada Nabi SAW. Tidak kira dalam permasalahan akidah, ibadah dan syariah maupun dalam keduniaan. Jadi setelah Nabi SAW wafat, kita pindah pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat, setelah Nabi wafat, ada sebahagian sahabat yang berpindah. Ada yang tetap di Mekah, ada yang tetap di Madinah, ada yang berpindah dari daerah ke daerah yang lain. Kan, disebabkan meluasnya daerah kekuasaan Islam serta sebahagian ahli kitab masuk ke dalam Islam, disebabkan itulah para sahabat mempunyai penafsiran ataupun pandangan tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh kalau kita lihat hadis, kan? Hadis tak semestinya semua para sahabat dapat hadis daripada Nabi SAW, kan? Tidak semua sampai. Ada hadis, ada yang sahabat dapat hadis ni, ada yang sahabat tu tak dapat hadis ni, ada yang sahabat lain dapat hadis tu, ni tak dapat. Jadi kat situ pun ada perbezaan. Jadi mereka akan berbeza dalam menyampaikan atau menafsirkan Al-Quran. Dan kalau kita berpindah kepada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in, jarak mereka dengan Nabi lebih jauh lah berbanding dengan para sahabat. Mereka pada zaman lain mereka menggunakan 5 kaedah menafsirkan Al-Quran, iaitu Al-Quran beriwayat iaitu Al-Quran riwayat mereka dari para sahabat daripada Nabi. Lepas tu Al-Quran riwayat dari para sahabat dan daripada penulisan para sahabat itu sendiri. Dan ketiga adalah ijtihad mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan dengan meningkatnya keilmuan dalam umat Islam, muncullah tafsir yang sesuai dengan keilmuan yang dimiliki para ahli mufassir. Contohnya seorang mufassir yang mempunyai ahli dalam bidang fiqh, maka mereka akan lebih kepada penafsiran mereka akan lebih kepada fiqh. Mufassir yang ahli dalam bidang teologi, mereka akan lebih kepada penafsiran teologi. Mufassir yang lebih kepada bidang tasawuf, jadi mereka lebih kepada kesufiannya. Dan disebabkan ilmu tafsir ini sangat penting kepada umat Islam dan berpandukan Al-Quran dan dirujuk oleh semua umat Islam, maka para ulama membahagikan tafsir. First, tafsir riwayah, tafsir al-ma'thur, tafsir al-ra'yi dan tafsir isyari. Dan seterusnya, selepas berkembangnya lagi ilmu tafsir ni, maka muncullah metod takwil, iaitu takwil ni mereka menafsirkan Al-Quran dan menurut makna yang sesuai. So metod takwil ni diperkembangkan oleh para pengikut Mu'tazilah. Saya akan menerangkan mengenai fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia merupakan kumpulan yang pernah wujud pada awal abad kedua Hijrah. Seawal abad kedua Hijrah. Para ulama juga dia berbeza pendapat asal nama Mu'tazilah ni. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan. Antaranya ketika Hasan Al-Basri ditanya mengenai kedudukan pelaku dosa besar, adakah ia jatuh kufur? Sedang beliau berfikir untuk menjawabnya. Lepas tu Wasil bin Atha tiba-tiba dia menjawab dengan mengatakan pelaku dosa besar itu tidak mukmin secara mutlak, tidak juga kafir secara mutlak, tetapi ia berada antara dua kedudukan. Ini Wasil bin Atha kata.
Uh, Lalu Wasil telah mengasingkan diri pada salah satu tiang masjid sambil mempertahankan pendirian dia lah. Dah kata macam tu, lepas tu dia asingkan diri, dia nak sambil dia pertahankan apa yang dikatakan tadi. Okay. Lepas tu Hasan al-Basri kemudian dia mengatakan Wasil telah mengasingkan diri daripada kita. Hasan al-Basri kata I'tazil Wasil anna. Kata. Lepas tu turut setuju dengan pendapatnya adalah Amr bin Ubaid. Setelah itu pengikut Wasil dan Ubaid dikenali dengan sebagai Mu'tazilah. Ubaid ni dia bersetuju dengan pendapat Wasil tadi. So setelah tu Wasil dengan Ubaid ni dia dikenali sebagai Mu'tazilah. Okay. Seterusnya istilah Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah ni daripada peringkat awal dia tidak merujuk kepada mana-mana ajaran. Lepas tu dia tidak juga menunjukkan celaan, tidak juga menunjukkan pujian. Tapi lepas diorang golongan Mu'tazilah ni dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang berlainan daripada ajaran Islam, sejak pada tu diorang istilah Mu'tazilah ni dikenali sebagai celaan. Lebih-lebih lagi yang mengeluarkan kata-kata tersebut adalah daripada Hasan al-Basri. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor golongan Mu'tazilah terpengaruh dengan falsafah Yunani. Okey, Mu'tazilah ni adalah golongan yang terperangkap dengan pemikiran logik dan falsafah India, falsafah Parsi, falsafah Yunani. Majoriti daripada golongan Mu'tazilah ni diorang memiliki pemikiran falsafah Yunani, falsafah keparsian. Kesudahan dia mereka cuba untuk mengadaptasikan Al-Quran dengan falsafah-falsafah yang mereka fahami itulah. Lepas tu di samping tu pula mereka tidak mempercayai hadis yang didakwa bertentangan dengan logik paganisme Yunani. Okey, menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah, pelbagai faktor yang menyebabkan golongan Mu'tazilah ni dia terpengaruh dengan falsafah ke dalam pengaruh falsafah ni lah. Okay, pertama, menerusi ilmu falsafah, mereka menemui keanjalan dalam penggunaan akal sehingga mampu untuk memperkukuhkan hujah-hujah mereka. So, dengan falsafah ni, diorang jumpa macam diorang dapat terima lah apa-apa kata-kata falsafah tu, dapat terima dengan akal diorang. So, diorang rasa macam ayat falsafah ni okey. Macam tu. Okay. Yang kedua, ketika golongan falsafah menggempur prinsip-prinsip pemikiran Islam, golongan Mu'tazilah menawarkan kepada mereka perdebatan. Akibatnya, Mu'tazilah terpaksa menggunakan sebahagian metod golongan falsafah dalam berdebat dan menyampaikan argumentasi. Bila diorang nak berdebat dengan agama Islam, lepas tu diorang terpaksa dah ambil ayat-ayat daripada falsafah sikit, daripada falsafah sikit. So tu faktor kedua kenapa diorang boleh terjumus ke dalam pengaruh atau pemikiran falsafah. Apa pendirian Mu'tazilah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, hadis Nabi adalah sumber kedua di dalam Islam selepas Al-Quran. Dan hadis ni sangat penting kerana hadis inilah yang menjadi pentafsir ataupun yang menjadi memperjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Oleh itu, para sarjana Islam, para ulama sangat menitik beratkan ilmu hadis ini. Namun demikian, Mu'tazilah sangat tak setuju dan tidak menerima hadis, terutamanya hadis Ahad, sebagai hujah untuk menetapkan satu hukum. Kerana bagi mereka, hadis tidak boleh memberikan satu ilmu yang pasti dan meyakinkan. Dan akal dia boleh, sebab akal logik. Dan logik tu dia lebih baik daripada kita sangka-sangka. So logik tu pasti. Dari segi praktikalnya, kalau kita tengok di dalam hadis banyak yang menceritakan pasal persoalan-persoalan yang tak boleh difikirkan oleh akal, seperti sisaan kubur, telaga Rasulullah ketika di akhirat, titian sirat, timbangan. Dan yang paling famous sekali adalah persoalan isu melihat Allah. Kalau di dunia kita tak ada cara untuk kita melihat Allah, dekat akhirat, dekat dalam hadis bagi tahu kita boleh lihat Allah. So benda ni sangat kontradik dengan logik akal yang diguna pakai oleh
Mu'tazilah. Inilah yang menjadi punca kenapa Mu'tazilah tolak hadis. Okay. So, apa yang membezakan Mu'tazilah ni dengan kita adalah Mu'tazilah dia lebih melebihkan akal berbanding dengan nas. Maksudnya dia letak akal dahulu di depan, nas itu di belakang. Berbanding dengan kita ahli sunnah wal jamaah yang mana kita letak dalil dulu di hadapan, barulah akal itu di belakang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan terangkan tentang biodata Imam Zamakhsyari. Jadi nama beliau adalah Abdullah Qasim Jarullah Mahmud Ibnu Umar Ibnu Muhammad Az-Zamakhsyari. Ada juga yang sebut Muhammad Ibnu Umar Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi, iaitu daripada sebuah perkampungan kecil di Zamakhsyar, Turkistan, Jamakhsyar, yang dikenal juga dengan sebutan Al-Qasim. Ia bergelar Jarullah, iaitu tetangga Allah, sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang setelah bermukim di Mekah dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi Imam Zamakhsyari ni dia berada di Mekah dalam keadaan yang sangat lama lah. Jadi Imam Zamakhsyari ni ulama besar yang hidup pada abad ke-5 hingga ke-6 Hijriah, iaitu sekitar abad 11 ke 12 Masihi. Beliau lahir pada hari Rabu 27 Rejab 467 Hijrah. Ya, terbelit-belit lidah. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada pendidikan Imam Zamakhsyari. Jadi Imam Zamakhsyari ni dia mula belajar ni dengan orang tuanya. Kemudian dia pergi rihlah ke Baghdad dan berguru dengan mereka. Lepas tu Imam Zamakhsyari ni pergi ke kota Khurasan. Dia banyak kali dia pergi kat situ dan dia menuntut ilmu banyak dekat sana. Lepas tu selepas habis belajar di Khurasan, beliau pergi ke Mekah dan menetap dalam keadaan yang cukup lama lah. Dan dekat situ dia menulis Tafsir Al-Kashaf, Al-Haqa'iq, At-Tanzil wa Uyun, Aqwal fi Wujuhit Ta'wil. Jadi tafsir ni adalah tafsir yang banyak menggunakan akal lah. Nanti kita pergi pada tafsir dia pula ya. Tafsir Al-Kashaf sangat-sangat popular. Dia jadi rujukan sampai ke hari ini. Walaupun banyak kritikan yang datang daripada ulama tentang tafsir Al-Kashaf sebab dalamnya banyak penulisan yang berdasarkan kepada akidah Mu'tazilah. Okey, jadi biodata sedikit tentang tafsir Al-Kashaf ni adalah sebuah permintaan daripada para sahabat yang ada di sekelilingnya. Seterusnya adalah metodologi tafsir, iaitu tariqatut tafsir kepada kitab Al-Kashaf, iaitu tafsir Zamakhsyari, tafsir Al-Kashaf. Dalam mentafsir Al-Quran ni, Imam Zamakhsyari ni dia mentafsirkan Al-Quran dengan tertib mushaf. Dia bila kita baca tafsir dia memaparkan secara lengkap pentafsiran berdasarkan urutan ayat dan surah yang dimulai dengan awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas sesuai dengan mushaf Uthmani. Jadi dalam mentafsirkan Al-Quran, Imam Zamakhsyari ni mendahulukan untuk menulis ayat Al-Quran yang akan ditafsir. Kemudian baru dimulai dengan tafsirnya dengan pemikiran rasional, didukung dengan dalil-dalil ayat Quran atau riwayat. Sumber pentafsiran ataupun masadir tafsir adalah sebahagian besar daripada pentafsirannya berorientasikan kepada ra'yu, iaitu rasional. Maka tafsir Kashaf dikategorikan sebagai tafsir bir-ra'yi, walaupun terdapat beberapa pentafsirannya menggunakan dalil naqli, tapi keseluruhannya lah, hampir keseluruhannya adalah menggunakan rasional. Okey, jadi dalam kitab Al-Kashaf ini terdapat beberapa corak lah yang kita dapat pelajari daripada pentafsiran ataupun tafsir Az-Zamakhsyari ini, tafsir Al-Kashaf, iaitu sebagai seorang yang ahli gramatik ataupun kalau dalam bahasa Inggeris ni grammar, orang balaghah, orang yang
tahu nahwu saraf, yang sangat mendalami dan menghayati seni bahasa Arab, maka tafsirnya lebih berinteraksi dengan pengungkapan balaghah atau dari segi keindahan bahasa Al-Quran. Jadi bila Al-Quran ni, bila diteliti keadaan bahasanya yang sangat tersusun, sangat cantik, dari segi qiraatnya yang indah, jadi bagi seorang yang ada seni dalam bahasa ini, pentafsirannya akan lebih kepada i'rab, maksud kepada setiap perkataan dan sebagainya lah. Okay, dan tafsir ini lebih bersifat kepada teologis. Ini disebabkan kerana ia adalah seorang tokoh apa? Tokoh Mu'tazilah, dan lebih menekankan kepada corak Mu'tazilah. Kemudian saya akan menceritakan beberapa pendapat ulama mengenai tafsir Al-Mu'tazilah. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan tafsir Mu'tazilah adalah sesat. Yang demikian itu sebagaimana tercantum dalam muqaddimah tafsirnya yang bernama Al-Mukhtazan. Dan ini tidak ada pada kami. Sesungguhnya ahlu kesesatan mentakwilkan Quran dengan analogi mereka sendiri, serta mentafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Kemudian pendapat yang dinukilkan oleh Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan mereka dalam mentafsir, yakni Mu'tazilah dalam mentafsirkan Al-Quran adalah sesuai dengan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, tanpa berdasarkan kepada bagaimana penafsiran dari salafus salih dan orang-orang yang setelah mereka berjalan di atas manhaj jalan yang benar, bersumberkan langsung dari Rasulullah SAW. Dan juga pendapat terakhir yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, beliau mengatakan tafsir Mu'tazilah adalah sampah pemikiran yang menyelisih otak dan mengganggu dada. Mereka mengisi dengan lembaran-lembaran hitam dan keraguan hati, serta al-ilmu yang rosak. Setiap apa yang mereka uraikan berdasarkan akal nyata, diketahui kecikilan al-alim yang mengedepankan akal daripada wahyu dan nafsu. Tiga-tiga kata-kata ulama ini dinukilkan dalam tafsir Al-Mufassirun yang dikarang oleh Dr. Muhammad Al-Zahabi. Bagi menggulung segala apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, saya ingin memetik kata-kata hikmah, khudhil hikmah walau kana min fammi kalbi. Ambillah hikmah walaupun hikmah itu datangnya daripada mulut seekor anjing. Dan juga kata-kata tabi'in radhiyallahu anhum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu harta orang mukmin yang hilang. Ya'khudhuha idza wajadha. Ambillah ia jika kamu mendapatinya. Di dalam tafsir Al-Kashaf terdapat banyak dan kaya dengan ilmu bahasa Arab dan tata bahasa Arab. Kita boleh mengambil banyak daripada tafsir ini mengenai ilmu bahasa Arab. Akan tetapi kita perlu berhati-hati dan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar, dengan i'tiqad yang benar, kerana di dalam tafsir ini terdapat diletakkan unsur-unsur Mu'tazilah di dalamnya. Perkara ini tidak asing dalam ilmu Islam kerana seperti mana yang sedia maklum, kitab Mafatih Kanuzul Sunnah yang dikarang oleh Yansik, beliau merupakan seorang orientalis daripada barat. Kitab ini telah menjadi rujukan dan telah ditahqiq oleh Syekh Fuad. Kitab Mafatih Kanuzul Sunnah ini telah digunakan oleh kita di peringkat universiti, di dalam dan di luar negara. Semoga Allah SWT sentiasa memberi kita hidayah dan membimbing kita di atas landasan yang benar dan diridainya. Segala apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan kelemahan kekurangan itu datang daripada kami sendiri.
Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.